Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hairul Izzuddin bin Abdullah Yurid. Okey, pada video kali ini saya akan memberikan dua tips yang amat berguna buat para keluarga ibu bapa dan buat ibu bapa yang bakal mempunyai anak ataupun anak mereka bakal dilahirkan. Okey, tips ni amat berguna kepada anda semua. Okey, terdapat dua tips untuk penyediaan persekitaran kanak-kanak. Okey, jom ayo kita saksikan tips yang pertama. Tips yang pertama bakal saya kongsikan adalah kebersihan. Okey, dalam penyediaan persekitaran kanak-kanak, okey, kebersihan haruslah diutamakan. Ini kerana kita nak elakkan kanak-kanak ini dijangkiti dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria, tempat yang kotor dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, sekarang ni kita dilanda oleh wabak COVID-19. Oleh sebab itu, persekitaran yang bersih amatlah harus diutamakan supaya anak-anak kita terhindar daripada penyakit-penyakit itu. Okey. Yang paling penting sekali, mainan kanak-kanak. Mainan kanak-kanak ni haruslah sentiasa dibersihkan, disanitize ataupun dibersihkan supaya bagi mengelakkan perkara-perkara yang tak diingini terjadi kepada kanak-kanak kita. Antara perkara yang kita tak ingini adalah penyakit kuku, tangan, kaki dan mulut. Okey, penyakit ini dijangkiti kepada kanak-kanak oleh sebab kanak-kanak tu berkongsi permainan. Okey, kita tak tahu kanak-kanak bila keluar balik rumah mungkin ada bawa bakteria-bakteria ni. Apabila mereka main permainan mereka, mungkin bakteria tu terlekat dan berada di permainan, dan kalau kita tak bersihkan, berkemungkinan bakteria tu akan menjangkiti anak kita dan anak kita akan mendapat penyakit kuku, kaki dan mulut. Oleh sebab itu, kita haruslah menyediakan persekitaran yang bersih dan make sure, pastikan permainan kanak-kanak itu sentiasa dibersihkan. Paling tidak 2 minggu sekali untuk kita bersihkan permainan kanak-kanak ni, dan bagi kita menyahkan kuman supaya tak ada lagi kuman-kuman bakteria-bakteria yang teruk akan hinggap pada anak-anak kita dan anak-anak kita terkena dengan penyakit-penyakit yang membahayakan dan merisaukan kita. Okey? Okey, tips yang nombor 2 yang boleh para ibu bapa gunakan untuk pastikan persekitaran tu kanak-kanak dalam keadaan baik adalah pastikan persekitaran kanak-kanak tu dalam keadaan yang selamat. Okey, apa yang dimaksudkan dengan selamat adalah pastikan barang-barang yang berbahaya yang boleh mencederakan kanak-kanak ni diletakkan tempat-tempat yang tinggi dan dijauhkan daripada anak-anak ni supaya dia orang tak boleh capai dan tak boleh ambil benda-benda yang berbahaya. Okey, terutama sekali pisau. Paling takut pisau. Takut anak-anak ni bila dapat pegang pisau kan, terkena tangan diorang main-main, dah satu hal pula berdarah-darah. Okey, seterusnya pastikan kalau boleh beli meja anak-anak tu, make sure bukan bucu yang tajam. Make sure kalau boleh pastikan bucu meja tu dalam keadaan melengkung. Kalau bucu meja dalam keadaan yang tajam, okey, takut nanti bila anak-anak kita main lari-lari ke, waktu mereka bermain ke kat kawasan persekitaran tu, terjatuh, tersandung, dah terkena bucu meja berdarah-darah. Satu hal pula nak kena pergi ke hospital, dah pula bila dapat tahu kat orang tua kita, kena marah sebab kita tak pastikan diorang dalam keadaan selamat. Okey, kalau kita beli meja yang dalam keadaan yang bucu dia tak tajam, bucu dia melengkung, kita dapat elakkan anak-anak tu tercedera sampai berdarah-darah. Okey, pastikan kalau beli meja ataupun terbeli meja yang tajam, belilah getah untuk bucu meja yang tajam tu dekat IKEA, dalam berapa ringgit je boleh beli kat IKEA, dan masukkan kat bucu yang tajam tu, dapatlah elakkan benda-benda yang kita tak ingini berlaku kat anak kita. Okey, kemudian untuk para ibu-ibu kat luar sana, okey, pastikan jarum peniti yang dicucuk kat tudung tu, yang untuk buat tudung tu, letak dalam keadaan yang rapi. Okey, dalam keadaan yang elok. Kalau takut letak dalam kotak ke, takut nanti terbetruh, jatuh, dah bersepah pula. Kutip-kutip tak perasan ada satu kat bawah lantai. Dah satu hal, anak-anak pula jalan main nampak
Kalau masuk dalam mulut, dah satu hal pula tercucuk kat lidah. Takut nanti Kang ambil pula, dia cucuk kat tangan. Pula tercanak pula jarum kat tangan. Dah berbahaya. Okey, pastikan kalau tak nak letak dalam tu, paling elok belilah magnet kat kedai jahit. Dalam RM5 je kat kedai jahit tu magnet. Okey, letak jarum peniti tu dekat magnet tu, bila melekat dah tak risau kalau magnet tu jatuh ke, tak adalah. Di jarum peniti tu bersepah-sepah, paling tidak dia akan melekat je kat magnet tu. Okey, dapat elakkan benda-benda yang tak diingini berlaku. Okey, ini adalah tips-tips yang boleh digunakan untuk para ibu bapa dan para bakal ibu dan bapa kat luar sana gunakan. Okey, tips yang pertama, make sure kebersihan kawasan persekitaran anak-anak tu. Tips yang kedua, pastikan kawasan persekitaran tu dalam keadaan yang selamat. Okey, sampai kita berjumpa lagi. Nanti kita akan berkongsi lagi tips-tips yang lebih baik dalam penjagaan anak-anak kita. Okey, bye.